Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih al-muqaddas wal khatim lima sabaq wal nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa billahi al-azim. Yang saya hormati saudara Ustaz Yusufi selaku moderator perbincangan kita pada malam ini. Yang saya hormati rakan ahli panel saudara Luqman bin Adam, yang wakil Al Muhammad Nawawi, yang saya hormati dan datin Yang amat selaku muslim penganjur berangkat informasi dari Tuhan Islam fungsi dari selalu hormati pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga wakil-wakil Kementerian Dalam Negeri, khususnya saudara-saudari yang dirahmati Allah. Saya ingin memulakan dengan memanjatkan kesyukuran yang amat tinggi kepada Allah kerana menganugerahkan negara kita keamanan dan kedamaian yang membolehkan kita untuk hidup dengan suasana yang selesa, yang membolehkan kita untuk berbicara dalam perasaan yang tidak berasaskan kepada ketakutan. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Shah Alam Rizki yang diperusikan oleh Datuk Agama kerana mengajukan perbincangan yang menarik perhatian masyarakat dan orang awam secara keseluruhan. Perkara-perkara yang dekat dengan hati kita kerana dia menyentuh dan menjadi persoalan berkenaan kebebasan yang menjadi naluri dan kepentingan yang utamakan kepada manusia sebagai insan yang dijadikan Allah di atas muka bumi. Saudara dan saudara sekalian, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada saudara Luqman kerana menceritakan soal dalaman berkenaan perjalanan beliau sebagai seorang graduan ISK. Saya tidak ingin untuk memberikan komen terhadap pengalaman ini, tapi biar saya katakan bahawa di baru-baru ini kita berhadapan dengan pelbagai unsur di dalam Malaysia dan juga di luar Malaysia yang menyerang ISK dan mengedarkan kekeliruan terhadap ISK. Mereka semuanya yang bercakap mengenai ISK kebanyakan kepada ini yang saya berikan kepada orang politik atau orang di luar politik, kebanyakan itu pun belum batil akta keselamatan dalam negeri. Bila dengar akta keselamatan dalam negeri, mereka akan kritik dengan sekuat-kuatnya sebagai sesuatu yang menjadi perkara yang menyekat kebebasan. Kalau kita tengok pada hari ini, mereka yang telah melalui proses memasuki ISK kerana mereka telah mengancam keselamatan dalam negara ataupun mereka membawa keadaan yang boleh mendatangkan terbaik kepada keselamatan dalam negara, kedudukan mereka tidak terjejak, bahkan pengalaman mereka mematangkan mereka untuk menjadi ahli politik yang berjaya. Jadi tidak ada perkara yang kita khawatir atau perlu berlaku sebagai kerajaan apologetik atau kita perlu minta maaf terhadap penggunaan akta keselamatan dalam negeri. Kita menggunakan akta ini di atas dua asas yang paling penting, yaitu untuk melakukan keadilan, kedua untuk menentukan keselamatan. Keadilan apakah keadilan yang paling tinggi dalam hidup seseorang manusia? Keadilan yang paling tinggi adalah kita menjaga dan memelihara untuk kepentingan rakyat yang teramai. Kita terpaksa korbankan kepentingan golongan yang terkecilkan. Kalau kita mahu melihat bahawa negara kita, saya mempunyai pilihan, siap-siap menteri dalam negeri mempunyai pilihan, kita mempunyai pilihan untuk menunggu sesuatu terjadi dan biarkan ia yang terjadi
kemudaratan yang akan berlaku, manusia yang dicederakan, keadaan yang susah untuk dipulihkan. Sebab itu ini adalah satu akta yang mencerahkan kepada kehendak dan kemauan rakyat secara majoriti mahu melihat keadaan keamanan, kedamaian dan keselamatan mereka. Kalau kita baca betul-betul juga, Saudara Luqman juga membentangkan kebanyakan orang bila mereka yang menentang akta ini adalah terdiri daripada mereka yang menggunakan alasan politik untuk berjuang. Mereka tidak mengatakan jika politik kita tidak mempunyai masalah, kita akan berhadapan dengan pertempuran politik, kita akan berhadapan dengan segala pertentangan politik. Tetapi apabila pertentangan itu berubah daripada politik menjadi soal keselamatan, kita tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat jelata untuk tujuan tersebut. Jadi ini adalah satu akta. Akta Keselamatan dalam Negeri insyaAllah mampu pada saya merupakan satu undang-undang pencegahan yang digunakan semata-mata untuk elemen yang berpotensi menggugat ketentraman awam dan keselamatan negara. Politik where no problem will handle. Kalau dia tadi dalam kita dengan negara ini, kita tidak mempunyai masalah. Tapi jangan tidak booster mereka. Mahu bertanding, mereka mendatangkan keadaan bukan atau boleh membawa keadaan melahirkan kebencian di antara kaum, di antara agama, di antara masyarakat di dalam negara kita. Ini kita akan mengambil tindakan tanpa apa-apa kompromi. Lagi satu seolah-olah bila orang mengatakan kita melaksanakan akta ini, seolah-olah mereka menggunakan kuasa yang sewenang-wenang tanpa dukungan dan sokongan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan. Di dalam perlembagaan kita beruntukkan artikel 149 Perlembagaan Malaysia, kita telah menentukan bahawa kerajaan mempunyai hak untuk menyekat kebebasan setiap individu atau organisasi yang boleh membawa ancaman kepada keselamatan negara yang pada asalnya berbentuk kepada ancaman komik, ancaman subversif, elemen-elemen yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada ketentraman awam di negara ini. Kemudian kita perluaskan dan perbesarkan akta ini untuk menentukan bahawa ketentraman awam, orang-orang yang mengganggu kepentingan di dalam perkhidmatan perlu. Misalnya ada orang sabotaj TNB, sabotaj penggunaan air kita, tempat air kita, reservoir kita. Ini kita boleh melakukan atau kita tunggu dulu. Biar dia padatkan semua lampu kita. Dia serang semua stesen-stesen kita. Baru kita boleh tindakan kerana itu adalah kebebasan untuk bertindak. Ini tidak akan kita benar. Atau dia mensabotaj ekonomi negara. Mensabotaj ekonomi negara kita sehingga mendatangkan keadaan yang tidak membolehkan kita untuk menjemput pelabuh dalam negara kita. Atau suasana orang tidak boleh mencari rezeki di bumi bertuah Malaysia. Jadi saudara-saudari, tindakan kita, cara kita mengambil tindakan adalah semata-mata bertujuan untuk membawa satu suasana yang membolehkan kita bergerak di dalam negara kita tanpa ragu-ragu terhadap keselamatan kita, kesejahteraan kita untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang makmur. Dan saya fikirkan kalau kita tengok dari sejarah sekalian, ia diperkenalkan akta ini oleh Sir Edward James, pesuruh jaya tinggi Malaysia, pesuruh jaya tinggi British ke Melayu pada ketika itu. Pada masa itu ia dikenali sebagai emergency regulation policy tahun 48, bertujuan untuk menangani pemberontakan bersenjata Parti Komunis Melayu semasa zaman darurat. Ini banyak daripada kita akan tahu dan mengetahui kedudukannya. Pada tahun-tahun 60 dikubah bertujuan untuk mengawal keselamatan Malaysia berhubung